Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anur. Semestinya segmen yang membincangkan isu-isu berkaitan kesihatan bersama doktor pakar di Hospital Pakar Anur, Bandar Baru Bangi. Baiklah, hari ini hari Jumaat 22 Januari 2021. Segmen pertama di tahun baru 2021. Memandangkan hampir semua negeri di Malaysia berada dalam PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, diharapkan kesemua anda sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan jangan lupa sentiasalah patuhi SOP dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita pada hari ini. Baiklah, meskipun kita masih lagi di ambang COVID-19, namun isu-isu berkaitan kesihatan yang lain masih lagi kita perlu untuk kita titik beratkan, dan isu yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan buasir dan juga najis berdarah. Baiklah, sebelum itu, jangan lupa tiga tugasan anda. Pertama, jangan lupa sharekan video ini atau live ini kepada rakan-rakan anda dan tekan butang like sebagai tanda sokongan anda, dan jangan lupa berikan komen-komen dalam berkenaan dengan live kita pada hari ini. Nyatakan sebarang pendapat anda atau persoalan-persoalan anda, kerana di akhir segmen kita pada hari ini kita akan nyatakan soalan-soalan anda kepada panel pakar kita pada hari ini. Baiklah, bersama saya pada hari ini dalam mengupas topik kita seorang pakar tidak asing lagi, iaitu Dr. Afizah binti Muhammad Saleh. Dr. Afizah binti Saleh merupakan pakar bedah am di Hospital Pakar Anur. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Saya kira doktor berada dalam keadaan sihat sejahtera, ya, Doktor? Ya, alhamdulillah. Ramai di luar sana mungkin banyak juga yang mengenali doktor, dan saya pasti ramai juga yang teruja dengan topik perbincangan kita pada hari ini, Doktor. Kerana rata-rata masyarakat tertarik dengan topik perbincangan kita pada hari ini kerana pernah mengalami pengalaman buasir ini. Betul, Doktor, ya? Baiklah, sebelum kita mulakan, Doktor, saya ingin menerangkan terlebih dahulu bagaimana perjalanan kita ini berlangsung sepanjang segmen live ini dikeudarakan. Pertama, kita akan mengadakan sesi soal jawab bersama doktor, dan yang keduanya kita akan membuka ruangan-ruangan persoalan daripada penonton-penonton kita ataupun yang sudah kita simpan ataupun kita ambil daripada media sosial kita yang lain untuk kita bertanyakan kepada doktor. Mungkin persoalan mereka doktor boleh jawabkan di akhir segmen kita pada hari ini selepas sesi soal jawab bersama saya dengan doktor lah di awal sesi kita pada hari ini, Doktor, boleh, ya? Okey, insya-Allah. Okey, Doktor. Baiklah, sebagai permulaan, Doktor, ya, tanpa membuang masa, topik kita buasir dan juga najis berdarah, Doktor, ya. Okey, baiklah, sebagai permulaan, boleh Doktor terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan buasir dan najis berdarah ini, Doktor? Adakah ianya perkara yang sama ataupun dua perkara yang berbeza? Dan bagaimanakah Doktor boleh jelaskan kepada kita, adakah buasir ini mempunyai peringkat-peringkatnya ataupun merupakan hanya satu saja penyakit yang kita faham, Doktor? Boleh Doktor terangkan? Okey, terima kasih Tuan MC hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Afizah binti Saleh, Konsultan General Surgeon daripada Hospital Pakar Anur. Hari ini kita akan membincangkan tentang buasir dan najis berdarah. Buasir adalah salah satu penyakit yang sangat common lah, terutama kepada wanita. Okey. Okey, untuk menjawab soalan yang ditanyakan tadi, panjang soalan tu, so kena duduk dengan saya agak lama sikit lah, tapi boleh in between saya bagi talk tu boleh tanyakan jugalah kalau ada apa-apa yang tertinggal.
Betul. Okey. So apa itu buasir? Buasir ni sebenarnya semua orang ada. Buasir kalau kita dalam layman term ataupun dalam bahasa Melayu kita anggap adalah penyakit. Sebenarnya buasir ni berasal daripada hemoroid. Hemoroid ni adalah sebenarnya normal, ada pada setiap orang. Bila dinamakan manusia, semua ada hemoroid. Kita panggil hemorrhoidal tissue yang memang ada pada bahagian akhir anal canal di dalam badan manusia. Okey. Dalam usus kita tu ya. Ya. Okey. So kalau kita tengok dekat dekat sini, ni normal anatomy. Usus kita ada bahagian atas ni, bahagian akhir kolon kita ada rectum. And then bawah ni kita panggil anal canal. Sebelum ataupun nama lain kita panggil tempat nak berak lah. Kalau senang nak beritahu dekat patient lah kan. Okay, so dekat sini kita ada lapisan muscle. Ada muscle external, ada internal, which is yang berfungsi sebagai sphincter juga untuk kawal najis kita lah keluar, bila nak tahan. Itu fungsi dia. Dan lapisan dalam dia ni, lapisan mukosa ni, di bawah mukosa tu kita panggil submukosa, kita ada hemorrhoidal tissue. Okay. So hemorrhoidal tissue ni sebenarnya bukannya salur darah je. Dia ada salur darah jenis vein, jenis arteri, dia ada juga muscle, ada juga fiber, ada macam-macam kat situ. Sebab itu kalau orang yang berdarah jenis yang buasir ni, darah ni bukannya darah yang perlahan tapi dia boleh darah yang laju memancut juga sebab dia darah arteri juga. Okay. Darah yang sentiasa bergerak itu ya? Ya, betul. So kalau nampak kat sini, hemorrhoidal tissue ni dia ada datang daripada venous plexus lah, daripada kita punya internal iliac vessel, internal iliac vein lah. So daripada bawah ni dia naik ke atas tu, dia masuk dekat kita punya vena cava. Vena cava ni maksudnya venus yang paling besar dalam badan manusia. And then kalau arteri pula, dia pun daripada internal iliac artery. Dan seterusnya pergi dekat aorta lah. Aorta ni kita panggil highway, which is the biggest vessel dalam badan lah sebelum pergi ke jantung. So dia bagi supply lah kepada hemorrhoidal tissue, hemorrhoidal plexus ni. Saya duduk dekat bahagian submukosa di dalam anal canal manusia. So apa fungsi sebenarnya hemorrhoidal tissue ni? Okay, setiap yang Allah jadikan tu memang semua ada fungsi kan. So fungsi utama anal hemorrhoidal tissue ni adalah sebagai anal continent. Maksudnya continent ni maksudnya dia menahanlah sesuatu di dalam anal canal. Maksudnya tak adalah orang tu bila najis dia ada kat situ dia terus je keluar. Hemorrhoidal tissue ni berfungsi sebagai anal continent. Kita panggil anal cushion lah kat situ. Okay. Dan dia juga berfungsi untuk bila ada sesuatu yang keras, terutamanya najis lah, bila dia lalu dekat anal canal tu, dia akan protect kita punya anal sphincter tadi yang ada dekat bahagian dalam lagi. Okay, so bila dia boleh compress, dia macam absorber lah kan, bila dia berkompres tak adalah luka yang bahagian belakang dia tu. Dan dia juga berfungsi untuk bila ada increase intrarectal pressure, kita batuk ke, kita bersin, kita strain, berak keras kan, dia akan jadi engorge dan make sure that kalau kita bersedia lagi untuk keluarkan apa yang ada dalam tu, dia taklah terkeluar. Kan kalau kita duduk tengah-tengah orang, tak adalah dia terkeluar sendiri, najis ke, kentut ke, kita boleh tahan lagi sepatutnya kalau dia berfungsi dengan baik. Dan dia juga adalah sensory information, maksudnya bagi tahu dekat badan kita ni apa yang ada kat situ, liquid ke, solid ke, gas. Kalau liquid, kita boleh bezakan lah semua tu melalui hemorrhoidal tissue ni. Banyak fungsi dia sebenarnya. Okey doktor. Macam doktor dah terangkan berkenaan dengan fungsi-fungsi kita punya usus di bahagian bawah tu kan.
Okey, sebenarnya macam apakah sebenarnya punca yang menyebabkan buasir ini ataupun najis berdarah ini berlaku, doktor, kalau boleh doktor jelaskan kepada kita. Okey. Okey. So ini adalah yang paling common lah, yang memang sangat common, yang menyebabkan boleh terjadinya kita panggil hemorrhoidal disease ataupun buasir lah kalau Melayu panggil kan. Yang paling common adalah constipation, najis keras. Dia berak keras, kurang makan sayur, kurang makan buah, kurang minum air. So najis keras. Ini daripada aspek pemakanan, doktor ya? Ya, aspek pemakanan lah. Ataupun ada setengah orang kadang-kadang pemakanan dia as normal as other people, tapi disebabkan oleh dia ada lazy bowel kita panggil, menyebabkan pergerakan usus dia lambat, so najis dia jadi keras disebabkan air dalam najis itu dah diserap dengan banyak, so tinggal najis je, so dia jadi sangat keras bila dah sampai ke bawah. Orang yang macam ni memang difficult sikit lah untuk kita manage, nak kena tengok lah. Okay, satu lagi punca terjadinya buasir ni adalah disebabkan hormon. Hormon especially kalau in women, estrogen lah. That's why pregnant lady especially dekat third trimester, satu dia sebab hormon ni tinggi, estrogen tinggi. Kedua sebab baby tu dia tekan dekat venous tadi tu. Sebab baby dah besar kan, dia tekan dekat situ. So menyebabkan hemorrhoidal tissue, all the vessels tu dia jadi membengkak. Dan bila najis keras lagilah dia senang darah. Dan satu lagi adalah disebabkan oleh stretching lah, anything lah. Orang yang kerap berdiri, kena selalu straining kan, dia banyakkan stretching of the hemorrhoidal tissue tu, dia menjadi fragmented dan lama-lama dia akan jatuh daripada kedudukan dia yang asal. Dan lama-lama bila dah jatuh daripada kedudukan asal, dia makin senang nak membengkak lah. Jadi ada orang cakap macam kerap angkat berat pun boleh jadi, doktor ya? Possible juga. Okey. Salah satu faktor lah, maksudnya risiko, bukannya semestinya 100% terjadi, tapi dia boleh as a risiko lah, risk factor. Faktor penyumbang juga, doktor ya? Ya, betul. Okey. Jadi doktor, macam mana tentang ya, kita dah tahu yang bagaimana, adakah dia sebenarnya ada stages dia ke, doktor? Kalau doktor boleh terangkan. Okey. So selalunya buasir ni kita akan classify lah. Semua benda mesti ada klasifikasi supaya senang kita nak manage. Biasanya kita akan classify buasir ni kepada internal atau external. Buasir bahagian dalam atau buasir bahagian luar. Ataupun ada satu lagi kita boleh anggap sebagai emergency lah, dia jadi tembus, ada darah beku dekat buasir tu sendiri. Okey. So macam mana kita nak bezakan antara internal dengan external ni? Dekat dalam anal canal ni ada satu area kita panggil dentate line. Dentate line ni adalah membezakan antara luar dengan dalam bahagian anal canal. Susah sikit nak nampak sebenarnya kalau orang yang tak biasa tengok. Tapi basically lebih kurang above dentate line ni warna dia lebih pinkish. Kalau bawah tu dia lebih pucat lah, lebih pale warna dia. Susah sikit nak kecuali orang yang biasa tengok lah dia boleh bezakan. Apa pentingnya dentate line ni? Sebab bahagian atas dentate line ni adalah bahagian dalam kolon kita, which is dia tak ada nerve ending. So kalau kita buat apa-apa je, kita nak ikat ke, kita nak lukakan ke, patient tak akan rasa sakit. Tapi kalau bawah dentate line, bahagian luar memang ada nerve ending. Macam kulit kita lah. Bila kita siap ke, kita ikat ke, kita memang akan menyebabkan sakit yang sangat teruk kepada patient. Betul. So kalau buasir itu datang daripada atas dentate line, kita panggil internal hemorrhoid. Kalau bahagian bawah dentate line, kita panggil external hemorrhoid. Banyak juga patient yang datang dengan kedua-duanya sekali lah, memang dia ada dua-dua. So selalunya kalau betul. So selalunya internal hemorrhoid ni dia ada grading dia lah. Pertama dia just engorge, duduk kat dalam, patient akan mengadu berdarah masa buang air besar. Klasikal simptom dia dia berdarah tak campur dengan najis dan patient tak merasa sakit. Tiba-tiba je dia buang air besar, tiba-tiba je darah keluar. Sama ada darah keluar dulu
najis kemudian ataupun najis keluar dulu dan darah keluar kemudian. Tapi dia tak bercampur. Tiba-tiba je nampak dekat toilet bowl tu merah macam tu. Selalu macam tu lah patient mengadu. Kalau grade 2 pula, bila patient teran, dia terkeluar. Lepas tu dia masuk sendiri. Kalau grade 3, dia terkeluar, dia tak nak masuk. Patient jumpa doktor, doktor masukkan. Okay. Kalau grade 4, dia keluar, dia tak boleh nak tolak masuk. Duduk kat luar saja. Yang tu memang sakit selalunya. Dan boleh menyebabkan trombos juga. Maksudnya sebab kat bawah bahagian anal kita ada sphincter kan. Sphincter ni maksudnya mengawal dia, sphincter ni kena ketat nak mengawal kan najis kita dalam anal kanal tu. So kalau buah hasil dia terkeluar, sphincter tu ketat, memang dia akan jadi sempit, lama-lama boleh menyebabkan darah beku. Memang akan menyebabkan kesakitan yang amat teruk lah kepada patient kalau benda ni berlaku. Betul. And then external hemorrhoid pula selalunya memang dia akan datang dengan trombos juga. Dan dia disfigure lah selalunya external hemorrhoid ni, dia jadi tak cantik kata keluar kat situ. Okey doktor, ini macam apa nama ni, kalau doktor ada boleh tunjukkan, maknanya sepanjang penerangan doktor ada 4 stage doktor ya, dia punya peringkat. Ya betul. Saya ada gambar saya ni. Ni. Kalau boleh nampak lah kan. So yang peringkat 1 ni dia duduk kat dalam je, kat sini je. Okay. Boleh nampak ya cursor saya ni? Boleh. Boleh. Kat dalam tu tak ada. Jadi kita nak melihat dia punya tu kebanyakannya daripada bahagian luar lah untuk kita menilai. Ya betul. Dia daripada luar satu. Lepas tu satu lagi kalau kita nak cek buah hasil ni, biasanya kita gunakan satu alat kita namakan proktoskopi. This is very important sebenarnya. Bila patient datang mengadu dengan kata najis berdarah atau berak berdarah, kena check dengan proktoskopi untuk tahu betul ke dia ada hemorrhoid ataupun dia ada benda lain sebenarnya. Kita tak boleh diagnose hemorrhoid dengan cakap-cakap daripada luar je. Atau masuk jari je tak boleh. Hemorrhoid memang kena tengok dengan alat tu. Proktoskopi kita panggil. Okay, so tengok grade 2 ni dia dah prolapse sikit kan? Okay. Biasanya kalau dia teran, dia akan keluar lah sebab pressure increase. Lepas tu nanti dia masuk balik, dia masuk sendiri. Tapi kalau grade 3 ni, dia dah terkeluar banyak dah. Patient pun dah tak boleh masukkan sendiri, so doktor yang kena masukkan. Biasanya lah patient tak berani nak masukkan sendiri. Tapi darah tu masih ada doktor ya? Kadang-kadang patient kalau dah peringkat 3, peringkat 4 ni dia tak berdarah pun. Dia cuma lebih pada prolapse tu masalahnya. Okey. Tapi darah tu sakit lah. Memang akan sakit bila dia dah terkeluar. And especially kalau dia dah ada darah beku, memang sakit. Memang sangat-sangat sakit. Faham? Biasanya masa ni lah patient akan cari doktor. Biasalah. Sebab sakit sangat dah kan. Dan selalunya kalau dah trombos ni memang kena jumpa surgeon lah. Jadi mungkin doktor ada gambar ke macam apa bagi yang eksternal, apa nama ni? Ini contoh external hemorrhoid yang dah trombos. Nampakkan ada biru-biru ni, maksudnya dah ada darah beku. So kalau yang macam ni, awal-awal dia kena cepat-cepat jumpa doktor. So selalunya apa kita buat, kita boleh buat kat klinik je. Kita just buat simple nick. Itu nick ni maksud kita luka kasih dengan pisau yang tajam tu, hujung dia tu. Keluarkan darah beku tu, patient akan rasa lega. Tapi kena datang awal. Kesakitan dia tu adalah disebabkan oleh pressure, disebabkan oleh darah beku tu. So bila kita kurangkan that pressure, dia akan rasa lega. Maknanya tapi kena datang awal lah. Kita kena bocorkan dia lah macam tu bocorkan dia, kurangkan pressure tu. I see. Okay, faham. Okay doktor, sebenarnya kalau macam apa nama ni, adakah sebenarnya penyakit ataupun kita yang simptom najis berdarah ni sebenarnya hanya disebabkan buasir saja ke, atau adakah perkara lain juga sebenarnya menyumbang kepada buasir, kepada najis berdarah doktor?
Okey, okey, ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting lah untuk audience pada hari ini Bukan semua najis berdarah adalah buasi. Memang bukan. Oh Sangat ya. penting. Sangat-sangat penting untuk tahu. Oh, Sebab buasi actually tak bahaya. tak Dia bahaya. memang membawa kesakitan. Mhm. Paling teruk pun dia akan menyebabkan pendarahan. Memang ada orang yang sampai berdarah, dia simpan lama-lama, sampai dia kurang darah, kita kena masuk darah. Memang ada yang macam tu. Mhm. Tapi saya rasa saya tak pernah jumpa lagi orang yang sampai dia mati disebabkan oleh buasi lah. Okey. Oh, Tapi ada banyak lagi sebab-sebab lain yang lebih bahaya yang menyebabkan najis berdarah. Which is yang okey. kadang-kadang patient simpan. Dia ingatkan buasi, pergi dekat general practitioner, buasi je. Kan bertahun-tahun datang kat saya sebenarnya adalah kanser. Ah, So okey. kita tak nak macam ni. Ini yang very important. Dan ada banyak lagi sebab-sebab lain najis berdarah yang saya boleh share kat sini lah. Mhm. Okay. Okay, selalunya bila seseorang tu keluar darah dekat najis Mhm. dia, it can be anything daripada kolon sebelah kanan, kolon tengah, kolon kiri. So Mhm. biasanya kita boleh bezakan antara beberapa tempat ni. Kalau dia datang daripada kolon bahagian hujung ni, dekat rectum, dekat anal canal, dekat sigmoid ni, dekat area sini, biasanya Okey. darah dia memang darah segar, darah baru lah. Sebab dia dekat dengan tempat keluar kan. So bila Mhm. hasilnya darah dia terus keluar. So dia darah segar lah, merah. Okay. Tapi Hmm. kalau dia lebih proximal, maksudnya bahagian atas lagi, dekat kolon yang tengah ni, kolon kiri yang atas ni, mungkin dia dah jadi warna dia macam cherry warna dia tau. Dia macam cherry warna apa? Macam bluish, macam warna Lebih ungu pekat sikit lah. lah. Sebab dia Oh, dah okey. ada bakteria dah oxygenation oxidize kat situ menyebabkan dia Okey. bertukar warna. Okay. Tapi kalau dia datang dari pendarahan belah kanan ni, mungkin dia akan jadi hitam. Kita panggil black Terry stool, warna hitam. Dan warna hitam ni boleh juga berlaku disebabkan pendarahan dekat usus kecil ataupun dekat perut. Maksudnya pendarahan dia sangat cepat, dia keluar jugalah dekat usus tapi dia memang jadi hitam sangatlah. Okay. Dan kadang-kadang belah kanan ni dia tak keluar as pendarahan pun kalau ada apa-apa kat sini. Dia tiba-tiba je tengok hemoglobin dia rendah. Tapi tak pernah pula ada history pendarahan sebab dia tak tahu kan darah yang hitam tu adalah pendarahan. Tiba-tiba je macam tu. So dia bergantung juga pada tempat sebenarnya. Tapi kalau yang darah merah segar tu memang selalunya dia punya culprit dia dekat area hujung-hujung ni lah. Oh. Ada banyak sebab lain sebenarnya selain daripada buasi. Oh, maknanya bukanlah asal najis berdarah je orang selalu akan relatekan dengan buasi. Tak juga, betul ya? Kita perlu Betul, tak check juga. juga ya. Kena investigate kenapa, apa sebab lain. Kena betul-betul check lah. Maknanya tak boleh ambil ringan lah bila walaupun kadang-kadang ada yang cakap boleh sembuh sendiri kata buasi ni. Ke tak juga? Kalau dia peringkat awal, lepas tu dia jaga pemakanan memang boleh sembuh sendiri. Tapi Oh, okey. betul ke buasi? Itu yang Dah kita check properly ke macam tu. kena tahu betul-betul lah kan. Hmm. So kata apa, check dengan yang pakar itu adalah lebih digalakkan ya. Okey, selain tu apa lagi doktor yang menyebabkan selain daripada kanser? Okey. So ini adalah sebab-sebab lain yang menyebabkan najis berdarah. Saya akan terangkan sikit-sikit lah untuk kefahaman kan. Yang paling utama pada saya kanser lah, tapi ada juga banyak sebab-sebab lain. Diverticular disease, luka, anal fissure ni maksudnya luka dekat ni. Nanti saya explain lah dengan gambar lagi senang korang faham. Okey, ini adalah sebab kedua tadi tu. Diverticulum. Diverticulum ni maksudnya dekat dinding-dinding usus ni dia ada macam belun tau. Dia keluar daripada dinding tu. Oh, okey. So selalunya dia keluar dekat area yang tempat masuk salur darah sebab tempat tu weak dekat dinding usus. So dia senang berdarah jugalah disebabkan oleh itu. Selain daripada berdarah, dia boleh juga menyebabkan pengumpulan najis dan infection, bacteria translocation dekat area ni. So ini adalah gambar dalam kalau masa kita buat kolonoskopi lah. Nampak cantik je kan?
Tapi ini penyakit lah sebenarnya. Oh, maknanya najis terperangkap dalam lubang-lubang tu ya? Dan menyebabkan infection. Tapi dia sendiri boleh menyebabkan pendarahan juga. Oh, ya ke? Agak common sebenarnya benda ni. Oh, common juga ya? Maksudnya kalau bila pesakit datang dengan pendarahan, salah satu benda yang kita kena fikir adalah inilah. Tapi biasa pendarahan dia bukan jenis yang bright, very bright macam buasir. Dia biasanya altered sikit. Sebab dia atas sikit kan, dia punya penyakit dia. Sebab dekat rectum ataupun dekat anal canal, dia takkan ada benda ni. Dia takkan berlaku dekat dua tempat. Dia bagian atas. Okey. Ini pula adalah kita panggil polip. Polip ni maksudnya dia ada keluar lah daripada mukosa dia tu ada ketumbuhan macam ni. Polip ni boleh jadi kanser, boleh jadi bukan kanser. Maksudnya ketumbuhan biasa. Kalau nak tahu kita kena ambil biopsi lah. Ambil ni hantar makmal. Dia boleh juga menyebabkan pendarahan. Oh, kaedah dia sama ke kalau macam kita merawat buasir tu? Oh, tak sama. Tak sama juga kan? Tak sama. Yang saya faham kalau kita dapati buasir ni, kita akan biasanya doktor-doktor pakar akan ikat lebihan tu ya. Itu bergantung sebenarnya. Nanti saya rasa saya akan explain nanti pasal tu. Okey. Ini just kita nak share apa lain yang menyebabkan pendarahan. Bila berdarah lah. Ni fistula. Maksudnya ada communication between usus bahagian dalam ni. Di usus bahagian dalam keluar. Ada communication. Biasanya dia datang dengan bisul dulu tapi boleh juga ada pendarahan. Tapi tak banyak lah biasa pendarahan dia. Ini antaranya lah fistula nama dia. Okey. Satu lagi, ini adalah satu perkara yang saya rasa agak common untuk dibuat kesilapan. Sebab ketumbuhan dia dekat anal canal, dekat bahagian luar, kadang-kadang dia terkeluar juga. So, saya dah dapat beberapa patient yang datang kat saya, dia kata dia treat as buasir dekat klinik luar. So bila datang kat saya, kita check, kita buat CT scan, dia dah merebak. Sebab lambat diagnosis lah. Sebenarnya adalah anal cancer. Sebab itu sangat penting sebenarnya untuk check betul-betul, betul ke buasir. Ke bukan buasir, kena proper lah. Kalau tak kita sayanglah kita miss. Anal cancer ni biasanya dia duduk kat luar kan, dekat bahagian bawah dentate line. So dia adalah jenis kanser yang lain dengan kolon. Dia very sensitif dengan radioterapi. Treatment dia different sikit lah. Tapi kalau dah ada kanser selalunya kita akan advise patient untuk buang jugalah. Tapi dah kena datang peringkat awal lah. So memang sangat sayang pada saya kalau patient dia sebenarnya ada anal cancer tapi treated as buasir bertahun-tahun. Sampai dia dah merebak lah dia datang dekat pakar. Okey doktor, kalau macam doktor ada terangkan tentang apa nama ni anal cancer dan sebagainya doktor kan. Okey, mungkin doktor katalah kita dapati macam pesanan doktor kan, kalau kita seseorang tu dapati dia punya najis dia berdarah, sebenarnya apa yang dia boleh buat? Adakah dia perlu macam doktor kata tadi, kadang-kadang ada yang berdarah tapi tak sakit kan? Adakah itu sebenarnya ataupun macam mana? Tak boleh juga nak kata semua yang keluar darah dan tak sakit tu buasir. Sebab kalau contohnya dia punya patologi tu bahagian atas daripada dentate line macam saya cakap tadi, memang dia tak sakit. So ada few sebab lain juga. Dan kita tak boleh nak assume juga layman untuk boleh differentiate kan darah tu agak-agak datang daripada usus belah kiri ke, belah kanan ke, belah tengah ke, daripada perut ke. Susah nak agak kan. So memang kena jumpa doktor lah untuk tahu. Dan lagi satu, kalau darah tu banyak, dia memang boleh menyebabkan kehilangan sejumlah darah yang memberi kesan kepada badan dia lah. Maksudnya kurang hemoglobin dalam badan dia. Sel darah merah kurang. So menyebabkan dia jadi penat, letih, cepat letih, susah nafas semua. Kesan kurang darah lah. Okey. Ada lagi tak ini macam saya cakap tadi, fissure. Fissure ni maksudnya luka dekat bahagian luar tu. Dia akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat.
dan akan ada pendarahan sedikit lah. Pendarahan yang segar. Ini biasanya bahagian luar lah. Bahagian luar ni. Bahagian luar. Sebab tu dia sangat sakit. Biasanya patient macam ni disebabkan oleh masalah constipation lah, yang very bad constipation. Sampai ada luka kat situ. Okey. Ni yang mesti saya cakap tadi tu kot. Dan satu lagi tambahan, buasi dan kanser usus boleh berlaku serentak. Contohnya macam orang tu, bila kita check dia memang ada buasi. Tapi ada masa yang sama kita kena rule out juga kanser usus. Maksudnya kena buat kolonoskopi lah lepas tu. Okey doktor, apa nama ni, mungkin saya katakan macam, katalah sebab sekarang pun yalah macam doktor kata ada kena jumpa doktor kan. Adakah kita sebenarnya ada sesetengah keadaan kita malu nak berjumpa dengan doktor membincangkan tentang masalah ini, dan mereka pula diorang biasalah kan dekat online kan banyak produk-produk biasanya yang berbuasi ni kan. Jadi adakah sebenarnya disarankan untuk mengambil terus produk tu ataupun macam mana doktor? Sebab yalah macam kita pun tahu kan najis berdarah ni bukan disebabkan buasi semata-mata. Mungkin banyak faktor lain macam doktor ada cakap tadi kan. Okey. Produk kalau saya pun kadang-kadang ada terjumpa jugalah kan produk-produk yang orang jual dekat online ni. Ada setengah produk tu saya rasakan amat mahal. Sedangkan benda tu kita boleh dapat secara percuma dekat, especially kalau hospital government lah. Tapi kalau nak bayar, datanglah dekat hospital yang proper kan. Saya rasa agak mahal untuk diorang jual. Ada setengah produk tu maybe dia berkesan sebab macam kita discuss awal-awal tadi, buasi ni salah satunya disebabkan oleh tone, venous punya tone yang dah increase disebabkan either because of hormone, because of masalah dia dah ada fragmentation dan dia terturun kan hemorrhoidal tissue tu. So mungkin produk-produk yang diorang jual ni boleh membantu untuk kurangkan tone dekat situ dan menolong untuk kurangkan pendarahan. Tapi macam yang saya sentiasa tekankan daripada awal talk saya tadi, bukan semua najis berdarah adalah buasi. Kalau tak jumpa doktor macam mana nak tahu kan? Sebenarnya apa tu yang diorang alami itu betul-betul buasi ke atau perkara lain? Yes. Dan buasi dan kanser usus pun boleh berlaku dengan serentak juga. Kita kena tengoklah simptom-simptom lain yang dia ada. Betul. Kita takut nanti kan bila kita dah makan tanpa kita ada orang kata apa proper konsultasi dengan konsultan, perkara kita tu, masalah kita tu tak selesai, malah dia lebih melarat lagi. Macam tu kita takut juga doktor kan. So galakkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor sendirilah kalau berlakunya pendarahan ya di bahagian najis tu kan. Maksudnya bila terkena najis berdarah ni kita lebih galakkan supaya untuk bertemu dengan doktor, supaya kita nak tengok adakah sebenarnya buasi. Sebab macam doktor katakan tadi banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada najis berdarah doktor kan. Betul. Satu galakan ataupun information yang baik daripada doktor. Baiklah doktor, macam sebagai pakar sendiri kan, macam mana biasanya doktor nak merawat pesakit-pesakit buasi ni? Okey. So buasi ni biasanya perawatan kita adalah berdasarkan kepada jenis dia lah, macam klasifikasi tadi tu kan, sama ada dia internal, external ataupun dia dah thrombus. Tapi secara generalnya biasanya kita akan merawat faktor risiko dululah. Maksudnya kalau pesakit tu ada masalah berat keras, constipation, kita akan bagi dia laxatif lah. Ada banyak jenis lah laxatif yang dekat pasaran kan. So saya bukan nak jual produk, so saya just cakap laxatif je lah. Okay. Lepas tu kita akan galakkan sakit untuk ambil high fiber diet. Maksudnya sayur, buah kena makan banyak lah. Ada setengah pesakit, saya pernah ada jumpa hari tu, dia dah berumur 70 tahun. Lepas tu dia tak ada gigi tau. So dia suka makan sayur tapi dia susah nak kunyah sayur tu.
Jadi dia kurang makan sayur menyebabkan dia dapat constipation. So mungkin pesakit yang jenis macam ni kita kena bagi dia suplemen fiber lah. Memang ada jual sekarang dekat boleh cari dah dekat farmasi. Bagi tahu kat dia orang ada masalah buang najis, dia orang boleh bagi. Dia biasanya dalam bentuk sachet lah untuk diminum. So ada caution fiber lah dalam tu. Dia orang boleh ambil. Kemudian kita ada juga jenis ubat yang untuk tolong untuk turunkan tone. Maksudnya sekarang masalah biasa tu engorge kan. So tone dia tinggi menyebabkan dia jadi bengkak dan engorge. So kita ada ubat lah untuk turunkan tone pada hemorrhoidal vessel tu. Yang paling common, ini bukan nak jual produk tapi memang kita biasa guna ni lah di mana-mana, hospital, private ke government ke, memang produk ni biasa kita pakai. Kita panggil Deflon. Memang semua orang tahu rasanya kalau buah asinnya Deflon. Deflon Dia bentuk macam dia pil lah, pil. Pil. Pil lah. Okay. Dia orang kena makan lah. Dan rawatan lanjut seterusnya bergantunglah pada jenis buah asin tu. So kalau macam first degree dia just pendarahan macam tu je, kita akan ikatlah dekat klinik. Kita panggil rubber banding. Ni klinik procedure je. Second degree maksudnya yang dia keluar, dia masuk sendiri tu pun masih boleh buat rubber banding lagi. Kadang-kadang kalau macam besar bolehlah kita offer patient untuk buat hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy ni sebenarnya ada banyak jenis sekarang. Dulu memang kita buat cara open je. Maksudnya kita tarik keluar benda tu, kita potong lah. Which is menyebabkan sakit biasanya. Sebab biasanya kalau kita buat buah asin punya operation ni, kita akan buang daripada dalam tu sampai keluar. So dekat luar tu yang akan sakit. Kita ada juga cara-cara baru sekarang ni, which is kita boleh guna stapler ataupun laser. Stapler dengan laser ni dia bagusnya dia kurang sakit lah kepada pesakit. Sebab kita buat benda tu, kita akan stapler bahagian atas lagi daripada dentate line. Laser pun kita just buat nick sikit je kat bawah atas dentate line. So kita masukkan laser menyebabkan darah beku kat situ. So kurang sakit lah sepatutnya prosedur yang ni. Tapi patient tertentu je yang kita boleh buat. Maksudnya dia kena tak besar sangat hemorrhoid tu. Lepas tu dia bukannya jenis external. Kalau jenis external ataupun besar sangat, memang kita kena open je cara dia. And kalau fourth degree, which is dia dah terkeluar tadi tu, itu memang tak ada cara lain, memang kena open hemorrhoid je. Memang tak boleh buat stapler atau laser. Macam tu. Ada macam saya kata tadi, kalau trombos, kita kena buat skin nick lah. Kita pecahkan tadi tu kan. Tapi kena datang awal. Kalau lepas 3 hari, biasanya kalau kita buat macam tu pun patient tak akan rasa hilang sakit. So kita kena buat operation juga lepas tu. Lepas tu kena datang awal. Hopefully tak perlu dah buat operation. Sebab operation dia punya recovery dia agak lama lah. At least pada saya patient yang saya pernah buat 2 minggu. Paling minimal untuk dia recover daripada operation. Sebab dia sakit kan kat bawah tu. Macam kuarantin juga lah. Lepas tu kalau macam dia adalah internal hemorrhoid, first kalau dia ada datang, kita akan cuba tolak ke dalam sebenarnya kalau boleh. Sebab benda yang terkeluar dia menyebabkan sakit. So kalau patient tahu, dia akan cuba masukkan, tapi kalau dah tak boleh dia akan jumpa doktor. So benda pertama kita buat adalah kita akan letak gel banyak-banyak, gel yang ada anesthesia tu dekat klinik, kita akan cuba masukkan. Lepas tu kita akan letak ice packing. Ice packing ni maksudnya ice tu kita akan buat dalam bentuk-bentuk jari, kita akan letak kat situ. Satu lagi kita boleh juga letak high concentration gula. Kalau dekat ward kita pakai dextrose 50. Kalau kat rumah ambil je gula, cairkan ataupun pakai honey, pakai madu, letak je kat situ. Dia akan mengecutkan dan hopefully dia boleh masuk balik. Dia adalah benda-benda yang dekat rumah patient boleh buat sebenarnya. Tapi kalau tak berani kat hospital pun kadang kita buat macam ni juga. Untuk menolong supaya benda tu cepat masuk lah. Tapi kalau tak boleh juga, memang last sekali memang kena buat open hemorrhoidectomy. Memang kena potong lah hemorrhoid tu.
Okey doktor. Okay. Um, Ni just nak tunjuk gambar macam mana kita buat apa band ligation tu. Kita just pakai ligator ni, dia ada suction, getah dekat ujung ni yang hitam ni. So kita start sampai dia masuk dalam, dia ikat lah. Simple je sebenarnya benda ni buat kat klinik. Dan very very important untuk make sure yang kita ikat tu adalah internal bukan external. Kalau external sakit. Benda berbeza tu ya kalau external. Betul. So that's why selalu apa kita buat masa dekat klinik, kita akan check dulu lah masa kita bagi pressure tu, tanya patient lah sakit ke tak. Sebab kadang-kadang susah nak tengok kan kat mana internal kat mana external, dia punya differentiation tu tak berapa jelas. Jadi tujuan untuk ikat ni apa doktor? Bagi sebab benda ni yang menyebabkan dia berdarah. Bila najis selalu kan, especially najis keras, dia kena kat sini dia berdarah. So something yang mengganggu hidup patient lah kalau berdarah kan. So kita ikat dan salur darah ni after 6 hours dia akan gangrene, dia akan fall off by itself lah. Dia akan putus. Dia tu putus jatuh sendiri lah. Dan benda ni boleh diulang-ulang berkali-kali. Berdarah je kita buat. Tapi patient biasa tak nak buat selalu kan. Dia akan cubalah treat. Kita treat sampai dia berhenti buasir dia tu. Maknanya buasir ni bukan sekali, dia akan boleh berkali-kali jadi lagi. Okey. Bukan kalau tak jaga faktor risiko boleh jadi lagi. Okey. Selain daripada apa tadi? Yang ni tak tahulah nampak ke tak basically just nak tunjuk macam mana kita buang buasir tu lah. Buasir ni kan saya cerita tadi dia duduk dekat submucosa layer. Belakang dia kan ada muscle kan, muscle yang berfungsi sebagai sphincter. So masa operation apa kita buat, kita akan keluarkan buasir punya tisu ni daripada sphincter muscle yang ada kat belakang dia. Dulu apa orang buat, ditarik je semua buasir tu, dia cut je bulat macam tu. Dia buasir kau ni, dia cut je macam tu. So apa berlaku, muscle-muscle tu semua terkat kan. So apa akan jadi lepas tu, dia akan ada fibrosis, ada scar tissue. So jadi sempit lubang berak dia. Dia dapat stricture pula, lepas tu susah nak berak. So sekarang kita tak buat macam tu. So masa kita buang buasir, kita akan buang certain area je. Maksudnya kita akan make sure in between tu kita tinggal lagi. Kita tak buang semua. Sebab kita nak elakkan sphincter ni ada masalah stricture ni. Kalau ini untuk stapler, kalau kita nampak kat situ, kalau macam open kan kita jahit dekat luar ni kan. Tapi kalau stapler ni kalau kita nampak dia punya sambungan ni dekat bahagian atas. That's why sepatutnya dia tak sakit. Kita akan tarik buasir ni dia naik atas. So dia akan ada closure dia, ikatan dia dekat stapler dia tu, line dia tu dekat bahagian atas. Atas dentate line lah, very far dalam 5 cm macam tu. So sepatutnya memang tak sakit. Cuma bila ada sambungan macam ni, ada risiko pula lah dia boleh buka. So dia punya komplikasi dia lebih banyak sebenarnya untuk yang stapler ni. Kalau terbuka dia boleh menyebabkan jangkitan kuman, kandungan usus ni bocor pergi dekat tepi ni, menyebabkan infection yang very bad lah. Itu komplikasi dia untuk stapler. Ni laser. Laser ni basically kita buat nick sikit dekat area buasir tu, dekat hemorrhoid tu. Lepas tu kita bagi laser punya treatment kat situ sampai darah vessel yang dekat situ dia membeku lah, dia thrombus kita panggil. So dia akan mati macam tu lah sendiri. Sebab itu tak boleh buat untuk yang dekat luar tu yang besar sangat, sebab kalau thrombus tu besar sangat akan menyebabkan kesakitan juga. So dia sesuai untuk yang kecil-kecil je lah. Dia macam dia panaskan doktor ya? Dia panaskan, dia menyebabkan sel darah tu mati lah, salur darah tu ni lah mati, darah tu beku. Okay. Ini adalah komplikasi daripada rawatan buasir lah. Saya cakap tadi stricture kan.
Itu untuk yang dulu lah biasanya kalau kita tak jaga jarak di antara apa yang kita buang tu. Incontinent ni maksudnya kan saya cakap tadi, salah satu fungsi hemorrhoidal tissue adalah untuk kontinent dekat anak kenal. So kalau kita buang buasi ni boleh menyebabkan incontinent. Incontinent maksudnya selalunya kalau najis tu cair, dia akan terkeluar ataupun dia tak boleh nak tahan kentut dia keluar macam tu je. Ini salah satu komplikasi dia lah. Kadang-kadang benda ni berlaku sebelum kita buat rawatan lagi. Masa dia dah ada buasi tu, buasi keluar je kan. Dia dah ada dah incontinent ni. Okay. Bila dia tengok kat seluar dia memang dah ada staining. Kentut pun tak boleh nak kawal. Lepas tu satu lagi recurrent lah. Memang boleh berlaku recurrent. Walaupun kita dah buat operation pun kadang boleh berlaku recurrent lagi kalau tak jaga. Sebab kita tak buang semua kan. Memang kita tak boleh buang semua. Yalah. Lepas tu infection macam saya tadi cakap tadi lah. Infection, kadang-kadang boleh ada nanah dekat area tu. Any operation biasanya akan ada risikonya ni. Pelvic infection ni maksudnya infection yang tadi tu dia boleh naik atas lagi sampai dekat bahagian dalam. Dan boleh menyebabkan kuman satu badan lah. Which is more common new punya treatment lah. Tapi boleh berlaku juga lah dekat kalau kita buat open surgery. Ini komplikasi yang kemungkinan boleh berlaku selepas rawatan. Ya, betul. Okey, itu beberapa yang telah doktor kongsikan ya. Dah habis. Okey, mungkin sekarang kita berbalik kepada apa nama ni, persoalan-persoalan yang dapat saya kumpulkan daripada masyarakat lah berkenaan dengan topik kita pada hari ini, doktor ya. Sebenarnya ada salah satu soalan tu doktor dah terjawab juga dalam masa yang sama, iaitu bolehkah sakit buasi ini berulang? Ya, jadi dah terjawab macam doktor kata tadi, dia boleh berulang ya, mengikut gaya apa? Faktor risiko. Faktor risiko kalau tak jaga, constipation masih berlaku, makan sayur, makan buah tak banyak, dia boleh berlaku lagi. Okey, mungkin apa nama ni, boleh doktor mungkin ada yang tanya juga, apakah amalan pencegahan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan buasi? Pastikan makanan kita makanan yang seimbang, which is bagus juga sebenarnya untuk menjaga kesihatan yang lain. Maksudnya kena makan fiber tu, kena makan dalam jumlah yang banyak. Fiber. Maksudnya setiap hidangan utama kita pagi, tengah hari dan petang tu, kita kena ada fiber dalam tu. Fiber ni sebenarnya tak kisah pun banyak mana kita nak makan, tak ada masalah. Dia tak ada increase kalori pun. So kita galakkan untuk makan fiber dengan banyak. Sayur-sayuran, buah-buahan. Ada selalu kadang-kadang kita tengok dekat televisyen doktor kan, macam orang selalu melawak kalau macam contoh bila makan pedas kau tak takut buasi kan? Saya betul tu. Kalau makan pedas boleh menyumbang kepada buasi. Setakat yang saya tahu, yang saya belajar lah, faktor-faktor patofisiologi kan, kita belajar tentang penyakit kan, memang tak ada kaitan sebenarnya makan pedas dengan buasi. Memang tak ada. Main tak kena lah tu dia punya. Memang tak kena. Tapi memang selalu dia orang cakap, memang dia orang selalu mengadu, dia kata kita makan pedas je dia jadi buasi. Saya tak tahu lah, maybe bila dia makan pedas menyebabkan dia najis tu jadi berubah kot, dia menyebabkan dia senang dapat buasi. Macam sekarang ni biar kita masyarakat Melayu banyak makanan-makanan pedas kan, tambah-tambah pula sekarang ni kita dah bawa masuk makanan daripada Indonesia, daripada makanan Thailand yang memang asas diorang tu lebih kepada pedas kan. Apatah lagi macam Negeri Sembilan pun kadang-kadang pedas juga makanan-makanan tu kan. Macam ayam gepuk lah apa semua tu. Maknanya dia bukanlah orang kata apa, tak berkaitan langsung dengan buasi, betul kadang-kadang ada yang risau benda tu. Saya tanya. Mungkin lah kalau macam ada setengah orang bila nak makan pedas dia senang dapat cerit berit. Cerit berit pun kalau macam kerap sangat berlaku,
dia boleh juga menyebabkan dia dapat buasir sebab dia asid mineral je kan, lama-lama dia boleh dapat buasir. Ataupun kalau dia dah ada existing buasir sebelum ni, bila dia berak cair banyak kali, kerap berak, dah lama buasir boleh jadi lagi terkeluar ke. Kalau initially grade 1 jadi grade 2 ke, boleh juga berlaku macam tu. Tapi pedas tu sendiri secara direct menyebabkan buasir, saya tak jumpa patofisiologi dia. Oh, maknanya tak adalah perkaitannya di situ sebenarnya ya. Indirectly maybe lah, macam sebab saya cakap tadi tu lah kot. Macam dia mana menyebabkan perubahan pada najis. Macam mana dengan kafein, doktor? Kalau orang minum kopi ke atau Nescafe ke, orang kata macam dia akan mengeraskan najis tu. Ya, kalau dia menyebabkan mengeraskan najis, memang dia boleh jadi dapat buasir lah. Sebab constipation adalah salah satu sebab najis yang keras tu kan, dia menyebabkan fragmentation hemorrhoidal tissue tu dan lama dia jatuh. So maksudnya ialah macam doktor kata tadi, antara puncanya disebabkan najis tu keras yang boleh menyebabkan dinding salur usus tu terluka ya. Mungkin boleh menyebabkan pendarahan lah. Jadi kafein tu pun kita kena kurangkan, doktor ya. Yes, dari segi kesihatan lain pun memang kafein ni tak berapa healthy lah sebenarnya. Especially kalau orang yang ada masalah gastritis, ada masalah reflux disease pun dia memang kena kurangkan kafein. Okey. Okey, satu lagi doktor. Betul ke seseorang yang terkena buasir tu disebabkan oleh posisi seseorang itu ketika membuang air besar? Sebenarnya ada perkaitan atau tidak sebenarnya, doktor? Okey, dia macam ni. Macam saya ada cakap tadi kan pasal lazy bowel kan. Lazy bowel ni salah satu sebab orang dapat constipation. Kalau kita tengok keadaan sekarang, kita tengok tandas kita. Tandas kita kebanyakan tandas duduk kan. Which is tandas duduk ni menyebabkan posisi antara rectum dengan anal canal tu. Dia dekat situ ada satu sling. Ada muscle lah menyebabkan sling tau. Bila kedudukan kita dalam keadaan duduk, sling tu dia tak terbuka dengan baik. Tapi bila kita duduk bertinggung, ialah cara membuang najis seperti yang Rasulullah ajar. Sebenarnya itu yang menyebabkan ada pembukaan yang optimum supaya senang najis keluar. Kalau orang tu tak ada masalah najis keras, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau orang yang memang ada masalah lazy bowel, orang yang memang selalu ada constipation, kedudukan kita buang najis dalam keadaan tandas duduk tu sebenarnya tak optimum untuk orang. Sekarang ni memang ada satu jenis penyakit kita panggil obstructive defecation, di mana kalau kita perasan sekarang ni orang suka buat tandas cantik tau kan. Tandas besar cantik, boleh baca surat khabar, boleh tengok TV je dalam tandas tu sambil wow. So menyebabkan diorang duduk dalam tandas tu sampai ada setengah tu 2-3 jam. Wow, lama doktor. Lagi lama daripada lunch dia. Menyebabkan najis dia tu susah nak keluar. Selalunya orang macam ni, dia bukannya ada masalah buasir sahaja. Dia ada juga masalah fissure, ada masalah fistula, macam-macam berlaku dekat dia, dekat anal canal tu. Jadi betul lah, maknanya kedudukan kita membuang air besar tu sebenarnya mempengaruhi untuk seseorang tu mendapat buasir ataupun najis berdarah, betul ya? Betul. Indirectly lah. Antaranya lah, maknanya apa yang kita galakkan adalah kedudukan macam mana yang Rasulullah ajar, iaitu mencangkung, betul ya? Betul, mencangkung. Sekarang ni pun saya ada perasan juga sampaikan ada yang membuat video cara kedudukan yang sepatutnya kan. Sekarang ni pun Amerika pun sudah mula mengamalkan kaedah membuang air besar dengan mencangkung tu sendiri. Mungkin kalau macam tandas kita, tandas duduk ni kita boleh letak kerusi lah untuk tinggikan kaki. Tak perlulah tukar tandas kat rumah. Fungsi dia tinggikan kaki sebenarnya. Supaya kedudukan tu jadi macam bertinggung lah. Macam tu. Okey, satu tips yang menarik doktor ya. Saya rasa itu antara persoalan yang boleh kita tanyakan. Sebenarnya ada beberapa lagi yang saya dapat kumpulkan, tapi saya harap mungkin bagi mereka yang masih lagi
kita tunggu-tunggu soalan mereka, boleh mendapatkan konsultasi terus bersama Dr. Hafizah Saleh di hospital kita sendiri, iaitu dengan mengadakan satu sesi konsultasi yang private lah ya. Doktor sentiasa berada di hospital kita setiap hari, doktor ya? Ya, setiap hari kecuali hari Khamis. Kita boleh mengadakan appointment terlebih awal, mungkin mendapatkan ada persoalan, sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita boleh bincangkan berkenaan dengan najis berdarah pada hari ini. Baiklah, alhamdulillah doktor, sebenarnya banyak perkara yang kita telah bincangkan, pengetahuan yang kita dapat, input-input baru yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, doktor ya. Baiklah, sebelum kita menutup sesi live kita, doktor, saya minta maaf sebab kita punya masa pun agak tidak mengizinkan, sebenarnya agak panjang juga ya kita punya sesi ni. Mungkin ada beberapa pesanan yang doktor boleh sampaikan kepada para penonton kita, doktor. Okey, saya rasa untuk topik, berkaitan topik hari ini, yang paling penting saya nak semua audiens yang dengar hari ini untuk bawa balik hari ini adalah bukan semua najis berdarah adalah buasi. Itu sangat penting. Okey. So, mari jumpa doktor lah untuk dapatkan rawatan bila ada najis berdarah. Okey. So bagi satu orang kata pesanan yang sangat penting kepada anda semua, jangan dengar cakap-cakap orang. Kita rasa bila kita ada mengalami satu masalah, sebaiknya kita berjumpa kepada yang lebih pakar untuk mengetahui apakah sebenarnya masalah yang kita hadapi, doktor ya. Tambah-tambah lagi berkaitan dengan buasi. Baiklah doktor, bagi anda yang ingin mendapatkan konsultasi dan rawatan bersama Dr. Hafizah, jangan lupa hubungi klinik doktor di talian 0389235500 untuk mengadakan temu janji, atau boleh saja datang ke Hospital Pakar An-Nur di Suite 20 di tingkat 2, doktor ya? Ya, betul. Okey, betul. Doktor sentiasa berada untuk anda untuk mendapatkan pesanan ataupun nasihat yang lebih baik ataupun rawatan yang lebih baik untuk anda semua. Baiklah, doktor, saya mengucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi melapangkan masa bersama kami, berkongsikan input-input yang menarik tentang topik kita pada hari ini, doktor. Baiklah, saya kira sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang, ingat sekiranya ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum.